Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun atas kelewatan, Allah izinkan juga dapat kita bertemu pada malam ini, yang sebenarnya kita nampak macam seolah-olah satu bentuk kebetulan, tetapi sebenarnya ini adalah satu ketentuan hakikat yang telah ditetapkan Allah sejak azali lagi. Wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Kita hanya merancang, dan sebaik-baik yang merancang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya memang Allah dah tetap dah pertemuan kita pada pukul 9.30. Tu jawapan bahagian ayat bahagian selamat. Takut orang marah. Baik, insya-Allah. Dan saya hormati lagi sanjungi pengurusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur. Kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, saya memohon permohonan jutaan maaf atas kelewatan pada malam ni. Yang kita dah plan dan rancang dah, ikut jamnya tu memang dan sampai, tapi tiba-tiba tak tahulah kesesakan highway tu terlampau dahsyat, sampai RNR pun penuh. Bukan sakat jalan jam, nak masuk tandas pun jam. Tak tahulah pahal orang pakat keluar semua, sebab mungkin agak-agaknya takut-takut PKP kot, jadi dia keluar siap-siap. Jadi insya-Allah, tapi Allah izinkan juga kita bersama pada malam ni. Saya pun sebenarnya hampir-hampir putus asa, hampir-hampir nak patah balik, tapi disebabkan dengar katanya jemaah di sini sanggup tunggu, maka semangat pun melonjak balik. Bukan melonjak dah balik, melonjak ke datang sinilah. Jadi insya-Allah, alhamdulillah kita dipertemukan juga pada malam ini insya-Allah. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya, sekejap, saya letak silap saya, surau ni saya pernah datang, betul tak? Kali ni kali kedua saya. Tuan-tuan tak ingat, saya ingat. Sebab saya ingat jalan masuk tu, rasa pernah sampai sini. Baik, jadi tajuk yang diberikan pada saya iaitulah bahaya akhir zaman. Betul? Oh, bahaya cinta dunia. Bahaya cinta dunia. Bagus. Alhamdulillah. Baik. Dalam sepotong, bukan sepotong, dua potong.
dua potong ayat Quran yang kita boleh buat panduan untuk ceramah kita pada malam ni, yang saya ambil daripada suratul Hijri, surah yang ke-15 ayat 39 dan 40 pada juzuk 14. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, ayat ni mengisahkan tentang dialog, perbualan antara iblis dengan Allah Ta'ala. Ayat yang bermakna, qala, iblis berkata, bima aghwaytani, kerana engkau telah menjadikan daku sesat. Saya tak boleh bergerak banyak ni, dia macam wire penuh, macam ke hospital. Baik. Qala, iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, la uwiyanna. Qala Rabbi bima aghwaytani, kerana engkau telah menjadikan daku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Nabi Adam alaihi salam dan zuriatnya. Wala uwiyannahum ajmain, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara zuriat-zuriat Nabi Adam alaihissalam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Baik, ini suatu sumpah, janji iblis kepada Allah. Iblis berjanji pada Allah bahawa dia akan menyesatkan akan anak cucu Nabi Adam alaihissalam, yang ini termasuk kita semua lah, umat manusia ni. Persoalan saya nak tanya pada antum semua, kalian semua, adakah iblis memungkiri janjinya? Iblis mentaati ataupun melaksanakan apa yang telah dijanjikan dia. Dan kita pun ada berjanji kepada Allah saat kita diciptakan di alam roh dahulu. Malah kita sebut bal syahidna, kami bersaksi wahai Allah bahawa engkau Tuhan kami dan kami adalah hamba-Mu. Jadi kalau iblis yang jahat pun mengotakan janjinya, takkan kita ni kan jahat macam iblis pun. Dan insya-Allah kita ni nak jadi orang yang baik, orang yang soleh. Tapi kalau kita tak melaksanakan janji kita, maka itu menunjukkan lebih parah daripada iblis. Aduh. Baik. Jadi qala, berkata iblis tadi, Rabbi. Iblis memanggil Allah dengan panggilan Rabbi, wahai Tuhanku. Di sini lain sekali lagi ulama mengatakan, bukan kita nak kata iblis tu baik, jahat, tapi kadang-kadang ada manusia jadi lebih jahat daripada iblis. Sebab sejahat-jahat iblis, dia memanggil Allah Rabbi. Apa maknanya? Wahai Tuhanku. Mana iblis mengaku Allah tu Tuhan, tapi ada manusia tak mengaku Allah Tuhan, kan? Dan kadang-kadang ada manusia tidak yakin kepada Tuhan, tidak yakin kepada Allah. Ini lebih berat daripada iblis. Sebab tu dalam kitab Bidayatul Talibin, karangan Tuan Husin Kedah, Syekh Abu Abdullah Husin Nasir, dia sebut kadang-kadang manusia ini lebih jahat daripada iblis, sehingga iblis pun malu nak mengaku kawan. Bersungguh dalam kitab, tak saya boleh baca. Tok Syekh kata, Tok Syekh tulis dalam kitab tu, guru kita lah, kan? Syekh Abu Abdullah Husin Nasir, seorang ulama besar. Orang panggil dia Tuan Husin Kedah. Banyak, hampir 20 lebih kitab dia karang dekat dalam tanah Melayu ni. Alim sungguh. Dia kata ada manusia lebih jahat daripada iblis, sampai iblis pun malu nak mengaku kawan. Parah lagi, kata iblis.
lagi setan dari aku dia. Ada berat sungguh. Sebab tu jaga. Sebab apa? Sebab tu saya cakap, sejahat-jahat iblis, sejahat-jahat setan, dia mengaku Allah Tuhan. Dia tunduk dengan Allah. Dia takut dengan Allah. Cuma habis yang dia jadi jahat ni apa? Aba wastakbaro. Bila diperintahkan kepada dia, kepada iblis ni untuk sujud kepada Nabi Adam AS, aba wastakbaro. Apa tu aba? Aba tu maknanya enggan. Istakbara artinya sombong. Ingkar lagi sombong. Sebab itulah asal usulnya iblis ini belum namanya iblis. Asal usulnya namanya Azazil. Azazil ni ketua segala malaikat. Dia bukan malaikat, tapi dia ketua malaikat. Dan dia dulu adalah makhluk muqarrabin. Maksud makhluk muqarrabin, dia makhluk yang paling rapat dengan Allah Ta'ala. Dan waktu tu Jibril AS pun kalah. Dia lagi rapat dengan Allah Ta'ala. Siapa nama dia? Azazil. Tapi jangan buh nama anak Azazil pula. Kau jadi macam iblis pula kan? Dia rapat hubungan dia. Sebab itulah tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita mendabik dada kita alim, iblis tu lagi alim. Kenapa? Sebab dia pernah duduk rapat dengan Allah Ta'ala. Syurga dia pernah tengok, neraka dia pernah tengok, malaikat-malaikat dia pernah jumpa. Kita sembang deras, tepuk meja terbalik cawan. Pampung. Saya lah contoh ceramah tang. Syurga tak pernah tengok pun, neraka tak pernah tengok pun, malaikat tak pernah jumpa. Kan? Kalau jumpa malaikat tu lain macam. Tu tak lama tu nak maknanya. Kan? Habis tak ada. Tapi iblis ni, Azazil ni, dia biasa dah duduk di alam sana. Dia biasa dah. Jadi kalau kita hanya mendabik dada kita ni orang alim sahaja, tak padan. Kerana iblis lagi alim. Tapi alim-alim iblis dilaknat Allah. Betul tak usah pelik lah tuan-tuan. Kalau ada orang ngaku-ngaku menghafal 15 juzuk Al-Quran, lepas tu cabut tudung, cabut baju. Tak usah pelik lah, 15 juzuk. Iblis lebih pada tu je. Kan? Maknanya dia tahu habis lah semua. Tapi dilaknat Allah juga, jahat juga dia. Jadi bukan semata-mata dengan ilmu, juga bukan semata-mata dengan amal. Tetapi ilmu dan amal lah insya-Allah dapat mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Dan yang tolong kita ialah Allah, bukan ilmu, bukan amal. Ada contoh, saya bagi kiasan ibarat contoh. Kalau contoh tadilah kita daripada kereta kita parking kat luar tu, kita nak masuk dalam surau ni. Surau kan? Ke masjid? Surau. Kita masuk dalam surau ni, kita kena ada 2 kaki untuk berjalan ke surau. Kadang-kadang jalan kita tu selamat sampai, kadang-kadang mungkin jalan tu tersadung jatuh. Tetapi tanpa berjalan, tanpa melangkah, tanpa ada kaki, kita tak boleh nak sampai. Begitu juga kena ada ilmu dan kena ada amal, boleh mendekatkan diri kita pada Allah. Tapi kadang-kadang dalam ada ilmu dan ada amal tu juga, kadang-kadang kita terjatuh. Tetapi tanpa ilmu dan amal pasti tak boleh sampai kepada Allah. Macam tu. Maknanya ilmu dan amal kena buat juga, tapi jangan bergantung harap dengan ilmu dan amal. Tapi bergantung haraplah kalian dengan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Ada sebuah kisah, nama dia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin ada orang biasa dengar. Ini wali besar ni. Wali dan dia di zaman dia dilantik menjadi Sultanul Aulia. Sultanul Aulia. Apa tu Sultanul Aulia? Artinya pemimpin segala wali. Wali-wali ni ramai dalam dunia ni. Ada satu istilah dinamakan wali abdal. Wali abdal ni wali ganti. Setengah riwayat kata 70 orang, setengah riwayat kata 40 orang, tapi yang kuat kata 40 orang.
Bila-bila rasa pun sampai kiamat jumlahnya tetap 40. Kalau mati seorang, Allah akan lantik seorang jadi wali. Tetap bilangannya 40. Dipanggil wali abdal. Abdal tu masuk ganti, sebab tu dia sentiasa diganti. Sama ada kita mungkin pernah jumpa ke tak pernah jumpa, wallahu a'lam. Dia seluruh dunia. Mungkin di Malaysia pun ada, kadang-kadang kita tak tahu. Dan mereka ini biasanya tersembunyi. Orang tak kenal dia. Ataupun kalau kita tersempak pun mungkin kita tak tahu dia tu wali. Wali Allah ni. Lepas tu wali ni hati-hati, jaga-jaga. Kadang-kadang perwatakan mereka itu mirip macam orang gila. Tapi bukan saya kata mereka gila, tapi macam. Sebab tu jangan cepat-cepat kita memperendahkan orang lain atau menghina. Sebab mungkin boleh jadi orang itu adalah walinya Allah. Kan? Sebab tu kita berhati-hati. Jadi wali abdal ni tadi, zaman tu ketua segala wali tu namanya, apa nama tadi ni? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Satu hari Allah menguji dia. Wali pun kena uji, apatah lagi kita ke wali. Lagi banyak kena uji. Wali Allah, kan? Allah hantar Iblis menguji dia. Iblis ni datang, setan ni. Tapi Iblis ni dia menyerupai rupa perwatakan seperti seorang ulama, dengan jubah putih, sorban putih, kain sugi celah telinga, tasbih tak main pegang tangan lah, gantung leher tu, dengan tongkat kayu. Memang macam ulama besar, janggut labuh gitu, kan? Ni Iblis ni dia boleh menyerupai. Ingat, Iblis boleh menyerupai siapa-siapa pun. Jadi tak usah pelik lah kalau Iblis boleh pakai jubah, tak ada masalah. Dia boleh menyerupai rupa tok guru, rupa ulama, semua dia boleh ikut. Melainkan seorang je dia tak boleh tiru, iaitu junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh. Akhirnya Iblis ni tadi rupa macam rupa gaya tok guru, gaya alim ulama. Datanglah jumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka berkatalah si Iblis yang menyamar ini, dia kata, "Hai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makammu sudah sampai makam yang tinggi. Maka bila kamu sudah mencapai makam yang tinggi, maka kamu tidak lagi perlu solat. Sebab makam kamu makam tinggi, jadi tak payah solat." Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia gelak. Dia kata, "Hei natang Iblis." Natang tu saya tambah lah, kan? Dia kata, "Hang tak payah nak bohong aku. Aku tahu ini tipu daya hang, Iblis. Engkau menyamar. Manakan mungkin aku tak payah solat, sedangkan aku hanya sekadar seorang walinya Allah. Sedang Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah, malah menjadi kekasih Allah, Habibullah. Dan baginda Nabi solat sampai ke akhir hayatnya. Takkan Nabi yang tinggi kedudukan kemuliaannya, kekasih Allah, solat sampai akhir hayat. Aku hanya baru tahap wali, dah tak payah sembahyang. Tak usah nak bohong aku lah." Setan ni bila kantoi dah, Iblis ni pun hilang habis pakaian ulama tadi tu. Terkeluar panduk tu, gitu. Keluar ekor, keluar rupa asalnya, jadi rupa original dia. Gelak si Iblis ni. Dia kata, "Kau tahu ya aku, pandai betul kau ni. Aku dah menyamar pun kau tahu lagi. Hebat sungguh. Maknanya kau ni tinggi sungguh ilmunya." Apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? "Wahai natang Iblis, jangan kau nak kenakan aku, nak tipu aku buat kali kedua. Aku mengenali engkau bukan kerana ketinggiannya ilmuku, tapi aku dapat mengenali engkau dengan pertolongan Tuhanku." Tu maknanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak bergantung dengan ilmunya. Agak-agak kalau kita macam nama tempat ni apa? Taman Setia.
setia lah. Oh, setia sungguh orang sini patut setia menunggu. Ada. Tiba-tiba kan Allah ujilah, manalah tahu kan iblis datang. Manalah tahu kita jadi wali taman setia. Hei wali taman setia. Iblis ni kata. Kan? Dia kata kamu tak payah semayang dah kat surau ni, sebab kamu makam tinggi dah. Kan? Kita pun mestilah jawab, manakah mungkin. Nabi semayang sampai akhir hayat. Takkan aku setakat wali taman setia je, tak payah semayang dah, kata. Iblis pun kata, bijak nak tingginya ilmu hang sampai hang boleh kenal aku. Kita pun jawab, baru hang kenal aku siapa. Kat situ kita kalah. Betul tak? Yang kedua ni kita kena tipu dah dengan dia. Berapa ramai hari ni orang bangga dengan keilmuan dia, sombong dengan ilmu dia. Dia rasa dia ada ilmu, kompong dia selamat kompong dia okey kompong dia tak ada apa lah. Hatta sama ada ilmu duniawi atau ilmu ukhrawi, sama. Kalau yang ilmu duniawi, overconfident, kan? Kadang-kadang bercakap di televisyen, kan? Dengan pelaksanaan yang kita buat ini, kita takkan terkena lagi dah penyakit, sebagai contoh. Dan dengan sebab booster ini, COVID ini takkan kena dah, contoh. Jangan cakap macam tu. Kita tak pandai, kita tak cerdik. Kalau cerdik, tak payah sampai booster lah. Yang satu cukup dah. Berapa sampai 3? Nanti dia jawab pula, ni varian baru lah apa, macam-macam. Itu menunjukkan kita tidak cerdik. Tidak cerdik tu bahasa lembut, bahasa kasar. Takut nak sebut. Bodoh. Kita ni bodoh. Aku diri kita bodoh sebab kita hanya hamba. Bila kita nampak kita bodoh, baru kita nampak Allah yang maha tahu. Allah tahu segala-galanya. Selagi tak nampak diri kita bodoh, kita nampak kita pandai. Bila kita nampak kita pandai, kita tak nampak Allah yang maha tahu. Dan silat-silat hari bulan, kita membelakangkan Allah. Kita rasa macam Allah tak erti pula dah. Tidak ada munajat kepada Allah. Lapiklah dengan insya Allah. Kita dengan pelaksanaan vaksin kita pun semua ni, dengan kita jaga SOP, insya-Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kita berdoa pada Allah, moga-moga dengan segala usaha dan ikhtiar kita ni, Allah jaga kita. Sebab tu minta maaf tuan-tuan, saya tak berapa suka dengan istilah kita jaga kita. Dari dulu lagi saya lebih suka istilah Allah jaga kita. Kalau orang kafir tak apalah dia kata kita jaga kita, tapi kita orang beriman, tanamkan Allah di dalam hati kita. Biar segala benda kita nampak Allah, kita nampak kita. Jangan nampak aku, kita. Dia takut nanti COVID-nya tak kena, penyakit hatinya kena. Dalam kitab Minhajul Abidin kata Imam Ghazali, ada satu penyakit lagi bahaya daripada COVID, kan? Iaitu nama penyakit tu penyakit anani. Tahu anani? Anani tu maksud apa? Keakuan. Penyakit membangga diri, aku. Kalau bukan aku, surau ni takkan meriah. Kalau bukan aku, kalau dia main cakap sikit-sikit aku, ketahuilah dia sudah terkena satu penyakit. Nama penyakit tu penyakit anani. Pergilah klinik mana pun, tanya doktor, tolong doktor, ada tak vaksin untuk saya ni? Vaksin benda COVID, bukan COVID, lagi bahaya benda COVID doktor. Doktor pun pelik, apa dia? Anani. Doktor buka buku tak jumpa. Anani tu benda, doktor tanya balik. Sifat keakuan. Tak payah kata kamu, saya pun sama, kata doktor. Ceritanya penyakit ni bukan boleh main cocok ubat dan sebagainya. Dia perlu kepada ni menghadiri majlis ilmu. Ini yang dipanggil sebagai tazkiyatun nafs, mencuci hati. Disebabkan penyakit keakuan itulah Azazil tadi tu
dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Erti sujud di sini bukan dengan makna sembah, jangan salah faham. Memang mana boleh sembah selain daripada Allah, tapi erti sujud di sini dengan makna hormat. Sebab apa? Sebab manusia ini Allah jadikan adalah makhluk yang paling hebat dan paling mulia daripada segala makhluk. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kejadian manusia itu adalah kejadian yang sebaik-baiknya, kalah semua makhluk lain. Manusia paling hebat, manusia paling terbaik, makhluk yang paling terbaik. Sebab apa manusia jadi makhluk paling terbaik? Nak tanya orang sini, Taman Setia, sebab apa manusia jadi makhluk yang paling terbaik? Kalau tak boleh jawab, tak boleh balik sampai subuh. Tuan-tuan tak boleh balik, saya balik lah. Nah, sebab apa manusia jadi makhluk paling terbaik? Sebab manusia itu ada kekasih Allah, ada Nabi, ada Rasul. Makhluk selain manusia, mana ada Nabi, mana ada Rasul. Sebaik-baik malaikat, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Dalam penciptaan manusia ada Nabi, ramai pula nabinya tu, kan? Dan dalam banyak-banyak nabi dan rasul, ada yang paling yang Allah sayang, iaitu tak lain tak bukan junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah Allah perintahkan kepada semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Dan manusia ini makhluk yang hebat kerana manusia hidup di dalam dua alam serentak. Makhluk lain hidup satu alam je. Alam malaikat, dia hidup di dalam alam malakut. Begitu juga lain-lain lah, iblis ke apa semua, dia alam ghaib. Kalau kita yang hidup di bumi ni, binatang ke tumbuh-tumbuhan dan sebagainya pun ni semua hidup di alam nyata, alam zahir. Tapi manusia dua alam dia hidup. Pertama alam zahir ni, alam jasad yang kita jasmani kita ni, tangan, kepala, kaki kita ni. Satu lagi alam rohani, alam roh yang ghaib di dalam. Kita tak nampak dia. Tu tapi ada wujud, itu roh dan jasad bersekali. Tu hebatnya manusia. Itu antara. Kalau nak senarai banyak lagi lah. Jadi Allah perintahkan untuk semua makhluk sujud, kecuali iblis, kecuali Azazil. Start daripada dia ingkar itulah, ambil daripada perkataan aba tadi tu, ingkar, dinamakan dia iblis. Alif ba, nampak kan sama? Aba itulah menunjukkan bahawa namanya daripada Azazil bertukar menjadi iblis, yakni yang ingkar. Apa dia iblis? Ada ingkar. Sebab apa yang Allah laknat dia? Cuba cek balik. Sebab apa? Allah laknat si iblis ni. Apa salah dia? Adakah sebab iblis jantan rogol iblis betina? Tak ada kes lagi lah, kan? Adakah kerana setan ni, iblis ni tadi, dia minum arak? Air arak ni air kencing setan, dia tak minum air kencing dia sendiri. Lepas tu sebab apa? Dia main judi. Pernah dengar setan main judi? Tikar nombor ekor. Tak, yang tikar manusia. Habis apa salah si iblis ni sampai Allah laknat dia? Satu je. Apa dia? Tadi ya? Takabbur, istakbara tadi, sombong. Sebab sombong. Sebab tu kata ulama, sombong ini selendang Tuhan, selendang Allah. Maksudnya sombong itu milik Allah, sifatnya Allah. Dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Apa sebab Ustaz cakap Allah sombong? Sungguh kita kena faham makna sombong. Sombong tak semesti makna negatif. Sombong tu kena letak pada tempatnya baru layak. Letak pada kita tidak layak. Apa makna sombong? Makna sombong tak ada siapa boleh lawan dia. Allah layak tak layak sombong? Layak. Sebab siapa boleh lawan Allah? Allah sombong dengan ilmunya. Memang siapa boleh lawan ilmunya Allah? Allah sombong dengan kekuasaannya. Memang siapa boleh lawan kekuasaannya Allah?
Tapi kita nak sombong dengan ilmu kita, ada orang lagi pandai daripada kita. Kita nak sombong dengan kuasa kita, ada orang lagi kuasa daripada kita. Hatta sekalipun dia jadi agung, 14 negeri ni duduk bawah jajahan dia, bawah pemerintahan dia, memang dia nampak dia paling berkuasa. Jika tu masih hidup, mati siapa kuasa? Mana lagi kuasa? Tak ada dah. Almarhum je lah. Tak ada dah kuasa. Jadi nak sombong tang mana? Nak sombong dengan jawatan kita, kuasa kita tang mana? Nak sombong dengan ilmu tang mana? Allah layak. Sebab tak ada siapa boleh melawan akan segala yang datang daripada Allah Ta'ala. Kuasanya Allah, ilmunya Allah, siapa boleh lawan? Jadi maka sombong itu miliknya Allah. Tiba-tiba si iblis tadi ni dia mengambil sombong tu, maka dengan sebab itulah Allah laknat dia. Jadi ayah-ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, sombong ni terkena pada ahli maksiat zahir saja ke? Adakah orang minum arak tu saja yang sombong? Tikan nombor ke apa? Dan kadang-kadang orang ahli taat terkena sombong. Betul tak? Maka bahaya tak bahaya? Kita kadang-kadang kita baguslah jadi ahli surau, ahli kuliah, kaki kuliah, kaki solat dah bagus dah. Tapi kadang-kadang silap-silap kita memandang rendah pada orang yang di luar sana, sehingga kan hati kita rasa kita lebih baik daripada mereka, sehingga kita rasa kita lagi bagus, mengakibatkan kita ada sombong kepada mereka yang belum dibukakan Allah akan pintu hidayah. Jaga-jaga. Sebab itulah Allah turun ayat, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa makna dia? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nak terang takwa panjang lagi. Saya ambil sikit je lah. Takwa ni ada 3 makna. Satu maknanya makna takut, satu lagi makna taat, yang ketiga maknanya makna pelihara. Nak hurai 3-3 panjang pula. Kita ambil satu je lah. Takut. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah haqqa tuqatih. Allah tambah situ. Kata ulama ni sebagai takkid, penguatnya lagi. Allah boleh kata je, ya ayyuhallazina amanu taqullah, cukup dah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu pada Allah, cukup dah. Tapi Allah tambah haqqa tuqatih. Apa maksudnya? Dengan sebenar-benar takwa. Dalam arti kata lain, dengan sungguh-sungguh kamu takut pada Allah. Bukan takut yang main-main, bukan takut biasa-biasa. Takut yang sungguh-sungguh kamu takut pada Allah. Kenapa Allah pesan begitu? Sebab wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kata, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kenapa? Kerana kalau kamu tak jaga takwa itu dengan sungguh-sungguh, dikhawatiri matimu bukan mati di dalam Islam. Sebab tu jangan kita confident kita dah ahli surau, kita dah ahli kuliah, confirm kita syurga. Belum tentu. Belum tentu. Pesan guru kami, Tuan Guru Siddiq Noh, dia kata di dunia ini tidak ada yang dikatakan zon selamat. Zon selamat yang kita rasa kita confident selamat, tak ada. Zon selamat mana? Bila kedua belah kaki kita telah berjaya melangkah masuk di dalam syurganya Allah. Bukan sebelah, dua belah. Dua-dua belah kaki kita masuk dah dalam syurga Allah. Masa tu nak lompat-lompat, nak jerit-jerit, nak hurray, nak yahu ke? Yahu. Sebab apa? Sebab siapa-siapa yang dah masuk dalam syurganya Allah, sesekali tidak akan lagi dikeluarkan Allah daripada syurganya. Masa tu dah kompom-kompom selamat. Tapi selagi mana belum sampai situ, selagi mana sebelah dua-dua belah kaki kita belum masuk dalam syurga Allah, selagi itu jangan kita rasa kita kompom selamat, confident selamat. Tidak. Malah guru kita lah, Tuan Guru Siddiq Noh, berpesan pada saya, kan, dulu kita ni mana siapa orang kenal.
Kan orang panggil Syakir je lah. Kalau baik sikit dia panggil Encik Syakir. Kan kalau kasar sikit, oi. Dululah bila dah ngaji pondok apa semua dah, lepas tu keluar pondok pula apa nama kita sampai dakwah, mulalah orang kenal. Ada mula dah gini. Lepas tu orang panggil ustaz. Saya tak minta orang panggil saya ustaz, kalau ikut tak layak mana pun, tapi dah orang panggil kan. Eloklah daripada orang panggil apa nama perompak ke apa kan. Orang panggil ustaz baguslah. Nak moga-moga memang kita boleh jadi ustaz. Ada ilmunya. Tapi nak ceritanya, kata Tok Guru Syakir, dia pesan kat saya, sekarang ni orang dah panggil kamu ustaz ni. Kadang-kadang kamu salam, orang cium tangan kamu. Tapi ingat, silap-silap hari bulan, dia kata, sebelah kakimu duduk dalam neraka Allah. Tok Guru cakap begitu, meremang tulis bulu roma kita. Kenapa Tok Guru? Bukan Tok Guru mendoakan anak murid dia masuk neraka, tidak. Tapi supaya jaga-jaga, jangan kamu rasa kamu selesa dah. Itu seolah-olah dia nak beri pesan begitu. Jangan rasa kamu, okey sekarang kamu dah jadi ustaz, dulu kamu orang biasa je, sekarang kamu dah jadi ustaz. Itu gelaran sahaja, bukan satu jaminan bila kamu dah jadi ustaz, makna ustaz tu surga. Dah. Siapa kata? Tak payah kata ustaz, Tok Guru boleh tentu. Tak payah kata tu Tok Wali boleh tentu. Baca dalam kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Klantani. Dia tulis dalam kitab tu, dihikayatkan cerita ni, rasanya ramai maklum dah. Cerita seorang wali Allah akhirnya mati kafir. Wali Allah tu hidupnya sebagai wali, matinya mati kafir. Allahu Akbar. Kisah ni kisah benar kan. Mungkin dah ramai ustaz-ustaz cerita, kita ringkaskan aja lah. Ceritanya pasal dia ni diceritakan dalam kitab. Dia punya anak murid dia saja, karamah yang Allah beri, boleh terbang. Wahabi kalau dengar marah, dia terbang ni je. Tak nak percaya, tak nak percaya sudah. Tapi dalam kitab cerita gitu. Dan tak mustahil kalau Allah nak buat begitu. Allah Maha Kuasa kan. Jadi anak murid dia boleh terbang. Dan kalau anak murid boleh terbang tu macam roket tu lah. Nak ceritanya karamah hebat. Nak ceritanya orang ni hebat sungguh. Amal ibadatnya, dengan ilmunya, dengan waraknya. Kalau sikit-sikit takkan dilantik jadi wali. Makna orang hebat lah jadi wali. Kan? Tiba-tiba Allah, macam tadi juga Allah datangkan ujian. Sebab tu jangan ingat kita ni dah jadi orang besar, orang alim sebagainya, tak ada ujian, lagi berat ujiannya. Kata Tok Guru kami, kalau peringkat orang awam, kalau peringkat jemaah, cakap apa, jemaah surau, di jemaah dia tak pernah jadi imam, dia jadi ahli jemaah je. Maka iblis ni yang kacau dia pun, iblis peringkat jemaah lah. Peringkat lance corporal, satu celik je. Tapi kalau dia dah jadi Tok Bilal, mula azan dah, iblis yang kacau dia pun tarah-tarah Bilal juga. Tarah corporal pula, dua celik. Kalau dia jadi imam, lagilah iblis yang kacau dia pun tarah-tarah imam lah. 3 sarjan terus. Kalau atas lagi tak tahulah kan, OCS. Dah atas lagi, IPD apa semua, ACP apa lah kali, jadi ketua tu kan. Tarah-tarah tu guru itu tarah general. Yang kacau dia pun. Lepas tu jangan overconfident lah kan. Jadi maknanya apa nama Syekh ni tadi, Tok Wali ni tadi, Allah hantar. Iblis yang kacau ni pun bukan jalan-jalan lah. Tarah-tarah wali kat si iblis ni. Tapi wali iblis lah, wali syaitan. Dia kacau. Dia datang merupai seperti rupanya rupa alim ulama' kat macam tadi. Tapi ni lagi besar, serban dia besar kuali tu kan. Maknanya nampak gayanya, gaya hebat lah. Sampai-sampai kuat ibadatnya. Pas semayang, semayang. Pas semayang, semayang. Pas semayang, semayang. Jadi Tok Syekh ni, Tok Wali ni tengok pelik lah. Kuat betul dia semayang dia. Hebat betul semayangnya. Kemudian tiap-tiap hari puasa. Dah lah tiap-tiap hari puasa, puasanya tak buka-buka. Dia kata, ini lain macam dia kata ni. Ini lagi tinggi daripada aku ni, kata wali ni. Sebab wali ni ingat dia tinggi dah.
Tengok-tengok orang ni lagi kuat power ibadat dia tu. Sampai puasa pun tak buka-buka. Malam tak tidur. Nak berjaga sepanjang malam. Oi, dia kata ni dahsyat. Lah kali akhirnya dia ringkaskan cerita, dia pun tanya. Minta maaf Syekh, nak tanya sikit lah Syekh. Macam mana Syekh boleh jadi macam ni? Syekh ni pun buat-buat macam ni lah, buat-buat macam rendah diri lagi lah. Jadi macam mana Syekh? Iblis pandai menipu, kan? Akhirnya Tok Syekh ni kata, Tok Wali ni kata, yelah berjadi kuat ibadat sampai tara macam ni, pas semayang, lepas tu puasa tak buka-buka, lepas tu berjaga malam. Saya ni semayang juga, tapi ada masa saya tak semayang juga, saya buat kerja lain, kan? Saya puasa juga, tapi maghrib saya buka. Saya walaupun berjaga malam, saya tidur juga, lepas tu baru bangkit pukul 3-4 pagi, kan? Ni kamu sampai tak tidur-tidur, kuat ibadat, macam mana boleh jadi macam ni? Uish, itu panjang ceritanya, dia kata. Pendekkan, kata Tok Guru. Pendeknya, dia kata ginilah, saya dulu ada buat satu maksiat besar, buat dosa besar. Akhirnya saya menyesal sungguh pada Allah Ta'ala. Bila saya menyesal, saya tanam azam, saya nak berubah. Akhirnya saya berubah sungguh-sungguh, sehingga kan saya jadi macam ni. Sampai saya, sebabkan saya takut dengan dosa saya buat tadi tu, saya berubah sampai saya semayang tak berhenti-henti semayang, kan? Sampaikan puasa tak nak buka, sampaikan malam saya tak nak tidur, saya terus nak buat ibadat. Macam tu cerita, kata Tok Wali ni. Kalau saya nak jadi macam awak boleh tak? Boleh tu boleh, dia kata. Tapi yang benda pula, tapi awak Tok Syekh, Tok Wali kena buat macam saya buat lah. Buat macam mana? Kena buat dosa dulu, buat maksiat dulu, nanti menyesal buat maksiat tu, baru berubah tu jadi macam saya, sungguh-sungguh buat ibadat, semayang banyak-banyak, puasa sampai tak buka, malam berjaga. Macam tu. Macam tu. Kalau nak kena buat dosa apa kena buat? Dia tanya. Dosa tak besar mana, dia kata. Bunuh orang. Bunuh orang, dia kata. Mana boleh bunuh orang, kan? Bunuh orang ni melibatkan orang lain. Orang tu mati, nyawa dia mati, saya kena tanggung nyawa dia tu. Berat ni, berat. Yang ringan sikit ada tak? Ringan sikit. Ringan ada lagi, dia kata. Kan macam ni lah, kalau yang tu tak boleh buat, kamu rogol perempuan. Dia kata. Lagi tak boleh, dia kata. Saya ni Tok Syekh, Tok Wali, dalam Taman Setia ni semua kenal saya, kan? Wali tadi tu lah. Nah, semua orang kenal saya. Saya pergi ngajar sana, ngajar sini, anak murid saya ramai. Kalau saya rogol perempuan, malu mana nak letak muka ni, mesti keluar paper apa semua lagi. Nah, malu lah saya nak berdepan dengan masyarakat macam mana? Tak boleh. Yang ringan sikit lagi ada tak? Kata wali yang menyamar ni, setan yang menyamar ni, dia kata ginilah, ini last. Kalau yang ni pun kamu tak boleh buat, tak usah beranganlah nak jadi macam aku. Tak usah berangan nak jadi macam aku. Kalau yang ni pun tak boleh nak buat. Nak apa dia? Nak kamu minum arak, dia kata. Minum arak. Dia pun fikir, dia kata minum arak ni tak melibatkan orang lain. Kalau bunuh orang lain terlibat. Kalau rogol pun orang lain terlibat. Tapi kalau minum arak, aku seorang-seorang aja yang minum arak, dia kata. Dan lepas aku minum, aku taubatlah pada Allah. Selesailah. Yang ni boleh, dia kata. Ni boleh. Nah, cepat-cepat, jom kita pergi minum. Tak sabar dia. Kata dia, okey boleh, jom. Dah pergi minum arak, takkan pergi minum kat kedai kopi, pergi pub, disco, kan? Akhirnya pergi kelab malam. Pergilah Tok Syekh ni pergi minum. Mula-mula Heineken, tiba-tiba sedap juga, dia kata Heineken. Last kali try jenis stout. Lepas tu Carlsberg. Last kali Taisong. Dah minum banyak sangat, mabuk. Bila dah mabuk, kewarasan akal hilang. Dia tak boleh nak fikir mana baik mana tak baik dah, kan? Lalulah perempuan yang hidang arak dekat kelab malam, takkan pakai niqab. Anda kurang ni nampak ni dada-dada apa semua seksi dah. Bila tengok dah, walau nama dia Tok Syekh, Tok Wali, dia tetap seorang lelaki. Ada nafsu tak? Ada gak nafsu.
Dah waras akal tak boleh nak fikir, mabuk dah, tengok perempuan seksi, dia pergi rogol pula perempuan tu. Rogol punya rogol, datang laki seorang. Tengok-tengok, Tok Syekh rogol perempuan, saya bagi tahu semua orang. Dia takut, dia malu orang semua tahu, dia bunuh pula laki tu. Akhirnya serentak 3 dosa besar dia buat. Minum arak, rogol, dan akhirnya bunuh orang. Sebab tu dalam Islam Nabi larang selarang-larangnya 10 orang yang dilaknat bila terlibat dengan arak. Atau kita harap kerajaan kita nak letakkan satu undang-undang yang sangat keras kepada arak. Jangan dipandang ringan arak ni. Tengok akibat daripada kisah ni. Disebabkan arak lah terjadinya rogol, akhirnya terjadi pembunuhan. Macam itulah juga dunia hari ni. Sebabkan arak lah langgar orang tak bersalah, dan lah langgar diseret pula berapa kilometer. Bila kita tahan dia boleh gelak balik lagi. Nah, dia tak hilang waras dah. Macam tu. Lepas tu tak boleh dibiar. Akhirnya dia pun ditangkap. Dia dah apa juga, disebat apa semua, badan pun dah lemah. Akhirnya nak dihukumkan hukum bunuh. Hukum gantung. Sebab dia dah ni, sebab dah sampai menyebabkan bunuh orang. Jadi dia nak dihukum bunuh. Last sekali patlah tu, Iblis datang kat dia. Dia pun minta tolonglah saya tak boleh buat apa dah ni, badan saya pun dah lemah, saya tolong selamatkan saya. Kata si Iblis, aku boleh selamatkan hang, tapi dengan syarat engkau mengaku akulah Tuhanmu. Dia kata, macam mana aku nak cakap aku dah lemah dah ni? Tak apa, memadai dengan hanya kelipkan mata sebagai tanda setuju. Akhirnya dia pun kelip mata, Allah cabut nyawa, mati dalam keadaan kafir di sisi Allah. Padahal cerita hidupnya seorang wali Allah. Jadi apa maksud? Apa maksud dia? Maksudnya wali ni tadi dia buat ibadat dah, cantik dah nak. Tapi bila dia tengok ada orang lagi kuat ibadat dia tak bersyukur dengan ibadat yang dia buat tadi ni, kurniaan Allah. Malah dia nak tanding-tanding pula. Jadi hidupnya bergantung dengan amal. Kisah yang pertama tadi saya cakap hidup bergantung dengan ilmu, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tak bergantung dengan ilmu dia. Tapi kisah kedua ni pula, wali ni bergantung dengan amal dia. Dia ingat bila amalnya banyak, nanti dia hebat lah. Bila bergantung dengan amal, akhirnya dia kalah tak kalah? Kecundang tak? Kecundang juga akhirnya. Sebab tu jangan kita bergantung dengan ilmu dan amal. Tetapi kita kena faham, ilmu dan amal kita perlu untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Ada. Dan ilmu dan amal inilah yang orang cakap membezakan kita dengan binatang. Sebab kita dengan binatang sama 5 benda. Sama 5 perkara. Iaitu apa dia? Makan. Kita makan, lembu makan tak? Makan. Cuma kita makan burger lah, dia makan rumput je. Tak adalah lembu minta burger. Burger ayam lah tu. Tak ada kan? Kita minum, binatang minum tak? Minum, lembu minum tak? Kita bekerja, binatang ada yang kerja. Kerbau bajak sawah, keldai bawa barang kan? Kuda jadi kenderaan. Jadi dia bekerja, kita bekerja juga. Yang keempat, mengawan, berkahwin. Kita kahwin, dia kahwin tak? Tapi kahwin tak ada tok kadi lah dia. Dia ngawan gitu aja, jantan betina kan? Yang kelima, yang terakhir, kita tidur, dia pun tidur tak? Sama tak 5 ni? Sama. Kalau hidup kita tuan-tuan hanya buat 5 benda ni, kita sama dengan siapa? Binatang. Sebut, takut sangat sebut. Sama dengan binatang. Gi pagi balik petang. Balik petang boleh tahan lagi, gi kerja balik petang. Ini sampai petang tak balik-balik. Overtime. Sampai ke malam, kuliah tak nampak batang hidung, solat jemaah tak nampak batang hidung. Yang peliknya, lembu petang-petang pun balik kandang. Dia tak balik-balik. Lembu tengok dia pun pelik. Siapa lembu? Kata lembu. Aku pun balik, dia kata. Ni tak balik-balik. Kan?
Jadi kalau kita hanya buat 5 benda ni, baru setara binatang. Dan yang memisah atau membezakan kita dengan binatang, ditambah lagi 2. Apa dia 2 tu? Ilmu dan amal. Sebab tu binatang tak payah berilmu. Pernah tengok lembu bawa kitab sifat 20? Mana? Kuliah. Tak ada, lembu tak payah ngaji. Nah, kena beramal ke lembu. Nah, suatu tengok Allah cipta binatang, rupa dia tu tidak sesuai untuk solat. Lembu kan tangan kaki dia ke bawah gini. Bayang kalau dia nak angkat takbir macam mana? Jatuh belakang. Dia tak sesuai. Tapi Allah cipta manusia sesuai tak? Allah cipta sesuai untuk berdiri, untuk rukuk, untuk sujud. Tapi tak nak sujud. Bodoh daripada lembu lagi. Nah, bodoh lembu pun taat perintah Allah. Bukti tu raya korban tadi tu. Nah, kita nak sembelih, dia sebut nama Allah, dia diam. Cuba ambil tokek lembu. Allah, lintang bukal. Nampak? Tapi lembu boleh taat perintah Allah. Suruh bagi nyawa pun dia terima. Bagi nyawa dia, diam je dia. Kan? Gitu. Ceritanya ni, sebab itulah jangan kita terlampau sibuk mengejar dunia. Akhirnya tanpa kita sedar, kita ni dah macam binatang akhirnya. Tapi kalau kita kata binatang kan dia marah. Tapi orang macam ni lah akhirnya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, dia akan mengaku dirinya sendiri lebih baik jadi binatang. Benda cerita ni ada dalam Quran kan? Bila di hari kiamat nanti, orang-orang yang mendapat buku daripada belakang ataupun dapat daripada tangan kiri, buku catatannya, mana alamatnya, dia akan masuk dalam neraka. So orang-orang yang tengok-tengok result dia, pahala sikit apa semua amal tak ada, menyebabkan dia akan dihumban ke dalam neraka. Dan dia dah tengok dah depan mata. Sekarang ni kita sebut neraka tak nampak. Masa nanti di padang mahsyar, neraka depan mata sungguh dah. Tak yakin kau mana lagi. Tu depan mata dah neraka. Gom. Neraka ni ada bunyi. Bunyi dia pun saja sudah menggerunkan, mencairkan habis kulit-kulit ni. Kan? Jadi bila dah nampak neraka depan mata, dia pandang satu sudut yang lain, dia nampak binatang-binatang yang dicipta Allah. Nanti binatang-binatang pun akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bukan kita je manusia, binatang semua. Kemudian binatang ni tadi akan diadili Allah. Siapa yang kucing, mana kucing bunuh kucing lain, dia akan diadili. Semua ada. Dan bila dah selesai bahagian binatang ni semua Allah akan kembalikan menjadi tanah. Lembu jadi tanah balik, kucing jadi tanah, semua jadi tanah. Kan? Orang yang akibatnya akan dimasukkan ke dalam neraka ni tadi, lantas dia akan berkata, wahai Tuhan, alangkah baiknya kalau dulu engkau jadikan aku binatang. Nescaya aku akan kembali menjadi tanah, taklah masuk ke dalam neraka-Mu. Sebab tu jangan sampai di sana baru kita nak menyesal. Biar menyesal sini tak apa. Ni sempena awal Muharram ni, pembukaan tahun yang baru bagi kita kalender orang Islam ni kan. Kita buat satu penghijrahan buat diri kita. Bukan suruh tinggal dunia. Takut jadi salah faham lagi kan, habis jual rumah semua dia jual, tidur surau semua. Kan? Daripada jual baik bagi saya. Kan? Bukanlah ada apalah, duduk dalam rumah tu, kereta ada pun tak apa, tak usah pergi jual kereta tu. Tapi dunia letaklah di tangan, jangan letak di hati. Dunia letak di tangan, akhirat letak di hati. Apa maksud letak di tangan? Saat disuruh pegang, saat disuruh lepas. Mudah pegang dan mudah lepas. Itu dunia. Ada, tak ada, sudah. Pegang situ sudah. Jangan pulun. Kalau bahasa kami panggil pulun lah. Pulun sampai tak kering kaki seluak, kata doktor kami. Kalutlah dia. Kan? Mana? Pergi kerja bang, kata. Jat-jat nampak kat kedai makan. Dah mana? Makan abang. Nak makan sebab apa? Makan sebab nak kerja bang. Nak makan kerja? Sebab apa kerja? Sebab nak makan bang. Hidup dia dua je. Kerja makan, kerja makan ke? Kerja sebab nak makan, makan sebab nak kerja. Jadi apa faedah? Saya pun dulu gitu kak. Saya pun dulu kelang kabut lah dengan dunia ni, hidup dunia ni. Tapi sampai satu masa saya terfikir, apa hikmah dan tujuan Allah cipta saya di dunia ni?
Cuba tuan-tuan fikir, adakah Allah cipta kita ni semata-mata untuk jadi seorang manusia yang bangun pagi, gosok gigi, pakai baju, start motor, pergi kerja, pompa buat kerja apa tak tahu, tulis type komputer tampar pun itu kan. Lepas tu dah petang-petang balik jalan jam apa semua, balik ke rumah dah letih, terbongkang tidur. Esok benda ulang sama, esok ulang sama, esok ulang sama. Tahu-tahu umur dah 60, Quran tak pandai baca lagi kan. Lepas tu dah pencen, maulah lekat di surau masjid, bukan sini, tempat lain. Lagi marah pula. Tempat lain lah, sini bagus. Kan? Tapi nak ceritanya akhirnya baru macam tu. Lepas tu kita kata belajarlah ngaji. Orang belajar ngaji apa ustaz, tua dah, sebut pun tak betul dah. Dan masa muda kita suruh belajar ngaji, dia kata sibuk kerja. Bila dah kau berumur, berusia dah tua, kita suruh belajar ngaji, dia kata tua pula dah. Dah tu bila? Tak tahu mati. Bila mati pandai pula tu, suruh orang bacakan Quran untuk dia. Dia masa hidup tak nak baca Quran. Kok mana? Nak mati cara Islam, hidupnya dulu cara Islam, barulah boleh matinya cara Islam. Bila mati nak suruh orang bacakan kita Yasin, hidup dulu kita amal baca Yasin. Ini masa hidup tak nak baca Yasin, bila mati suruh orang baca Yasin. Kata tak salah kan. Datang anak dia ke surau, jumpa Tok Imam. Mam, siapa pula ni? Kenapa ni? Dah ayah saya tu tengok macam nak KO dah je, kata. Betul? Dah adalah nak minta lah Tok Imam dengan geng-geng surau datanglah rumah, buatlah baca-baca sikit ke ayah saya tu. Ayah dulu masa cegah dulu baca benda. Ayah saya baca surat khabar. Kata anak tak apa lagi kami datang lah, kata Tok Imam. Tok Imam pun balik. Nak Tok Imam pakat dengan Tok Bilal, Tok Siap. Kita datang rumah orang tu nak. Baik. Tok Imam datang, dia bawa surat khabar berita harian. Tok Bilal sinar harian. Tok Siap pelik sikit, nyanyang siang pau. Tok Bilal dulu ngaji sekolah Cina. Datang buka surat khabar, baca tepi. Kawan tu dah sakit dah baca. 5 biji motor digilih lori. Kan? Kata waris keluarga, Tok Imam apa baca surat khabar ya? Baca Yasin. Ayah kamu dulu masa cegah kan baca surat khabar, nak mati baca surat khabar jugalah. Apa pergi baca Yasin? Bahasa kan gitu. Kita dengar kasar, tapi dia kasar dengan Tuhan tak fikir. Kita kata kau hajar, dia kau hajar dengan Tuhan, jam mana lebih berat kan? Kita kau hajar dengan dia sama-sama manusia, ni kau hajar dengan Tuhan terus. Ada. Tapi jangan nak buat sungguh, nanya pula. Siang pula ada. Tapi biar ada teguran. Sebab tu saya nasihatkan ahli Jawatan Kuasa Surau Masjid dan sebagainya kan, kalau orang panggil kita gitu-gitu gini, jangan terus buat aja, biar ada tazkirah ringkas. Tak payah panggil ustaz, tak apa, kita buat sendiri. Kita tegur ahli keluarga tu. Kita betul dah awak panggil orang surau apa semua, tapi awak pun datanglah surau, baru kena pada tempat. Ini bila mati baru nak panggil orang surau. Dan masa hidup dulu langsung tak berdudik surau. Biar tak apalah. Dia nak terasa ke? Memang itu kita nak bagi umat terasa. Hari ni kalau apa ceramah ke apa ke, jangan bagi orang terasa. Kalau tak terasa, buat balik apa? Kan? Nak bawa balik apa? Saya ada satu tempat tu saya kuliah. Habis-habis kuliah tu ada satu orang, dia cakap dengan saya, Ustaz, apa Ustaz cakap tadi ramai terasa tau. Dia bagi, macam seolah dia bagi warning kat saya lah. Saya senyum je kan. Dah peduli apa orang terasa. Memang itu kita nak bagi orang terasa. Supaya apa? Bila kita ada terasa, kita akan mengubah diri kita daripada tak baik kepada lebih baik. Kalau dah baik, lagi baik. Memang tujuan kuliah majlis ilmu untuk menyentuh hati. Kalau tak disentuh hati ni, dah jadi apa? Takkan duk tengok kosong gitu je. Jadi tak dapat apa lah. Jadi kita tak faham kan. Macam itulah apa depa buat filem Mat Kilau tu kan. Tujuan buat filem tu nak bagi nampak bahawa kita orang Melayu ni dah banyak berpecah, suruh bersatu, supaya tengok balik orang dulu-dulu, ulama kita dulu-dulu. Mat Kilau tu seorang ulama
Dia bukan hanya seorang pahlawan, dia mengaji agama. Dia ada tok guru dia, tok gajah tu. Tu tok guru dia, dia mengaji kitab tauhid, fiqh, tasawuf. Macam mana kita duduk mengaji, dia mengaji pondok. Kan? Lepas tu barulah dia ada kekuatan jati dirinya untuk menyelamatkan agamanya di atas tanah airnya. Itu yang dia berjuang sampai ke titisan darah yang terakhir. Itu kita nak maksud dan sampaikan. Alih-alih netizen bincang, dia kata sepatutnya Betul Kushairi lebih layak memegang watak Mat Kilau daripada Adi Putra. Dia pergi tengok watak lah. Lepas tu ada pula komen bawah tu, aku tengok pun keris tu bukan keris Melayu tu. La ilaha illallah. Dia tengok keris, tak payah keris lah, pisau jilid pun tak apa, habis itu. Bukan nak suruh tengok keris tak keris, nak faham mesej. Nah, kesampaian tu apa benda yang nak disampaikan. Sama juga macam hari ini, ada orang mengambil Al-Quran sekadar nak dilawan-lawankan intonasi suaranya saja, dilenggok-lenggokkan bacaan, tapi mesej daripada Al-Quran tidak diambil. Apa pesanan Allah itu tak ditegakkan, tapi bertanding-tanding musabaqah tilawah. Nah, bukan saya kata salah, tidaklah, tetapi jangan kamu hanya tandingkan suara tu, tapi tegakkan ayatnya. Sebab tu Allah kata wazaril ladzina takhazu dinahum la'iba wa lahwa, dan jauhkanlah diri kamu dari orang-orang yang menjadikan urusan agama ini main-main. Buat agama ni buat macam main-main, buat sekadar hiburan saja. Tak mau. Agama ini kitalah tegakkan. Siapa lagi nak tegakkan agama ni kalau bukan kita, umat Islam? Hari ni bila kita buat lebih kurang agama ni, kita dapat tengok pas satu-satu kes. Orang hina agama, hina Rasulullah, hina Allah, hina macam-macam hina. Itu sebagai satu tamparan hebat. Allah berikan pada kita supaya kita sedar di mana kedudukan Islam kita ni, yang kita julang-julang, yang kita sebut aku Islam. Islam tang mana Islam? Dan kadang-kadang tanpa kita sedar, tuan-tuan, kita menyalah-nyalahkan orang yang menghina agama, tapi silap-silap kita sendiri pun ada menghina agama tanpa kita sedar. Sebagai contoh, kan, kita meletakkan pelajaran agama itu pelajaran yang paling rendah dan paling lekeh. Betul lah ada statement orang kata kalau ngaji pondok nak makan apa, dia punya apa tu ma'arif li sukun tu 6 harakat. Ada panjang tu apa kata. Kita panggil tu. Dia pelekeh tu. Nak makan apa, nak kerja apa, ngaji tafih nak jadi apa dah besar. Lah kita ada dulu orang tanya saya, dah kalau ngaji tafih nak jadi apa besar nanti? Jadi besar, makin besar dah. Ni sekarang kecil ngaji tafih. Dia kata nanti dah besar nak jadi apa? Jadi makin besar dah. Takkan jadi makin kecil. Itu pun tanya. Nah, tu nak bodoh-bodohkan kita lah tu. Betul lah. Betul, tak payah kata zaman kita, zaman dulu, zaman Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, seorang ulama Melayu kita yang mengarang kitab Anak Kunci Syurga. Kan? Dia cerita dalam kitab dia kata zaman dia lagi. Zaman aku, dia kata, orang sudah bertanya-tanya, kalau hantar anak mengaji sekolah agama nak makan apa? Maka aku jawab, makannya buah-buahan di syurga nanti. Sebab apa? Sebab masa depan bukan esok, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Sebab 10 tahun tu mungkin ada, kita belum tentu ada. Tapi masa depan yang sebenar ialah akhirat. Itulah masa depan. Apa yang kita akan dapat hasil di hari akhirat, bukan di dunia ini. Dunia kita pulun lah macam mana pun, dia akan meninggalkan kita, dia akan kurang. Baju kita beli mahal macam mana, lawa macam mana pun akan lusuh. Makanan sesedap mana pun akan menjadi najis. Dia tak kira dah. Belilah nasi yang jenis mahal dengan nasi murah, sama je. Jadi pagi esok tengok, pagi esok ada 2 orang kawan, seorang nama Abu, seorang nama Ali. Abu makan nasi lemak. Jangan gelak lagi. Dah tahu dah mandat saya. Abu makan nasi lemak, Ali makan roti canai. Habis-habis makan, dua-dua sakit perut lah pula. Masuk dalam tandas. Tandas tu sebelah-sebelah di bilik ni tu. Lepas melepas, Abu tanya Ali, macam? Ali kata coklat-coklat gitu lah. Kata, hang macam mana pula? Abu, sama, aku coklat-coklat juga.
Nak maksudkan apa? Padahal makannya berbeza. Maksudnya lain-lain. Yang seorang ni nasi lemak, ada sambal, ada ikan bilis. Yang seorang ni kuah dal, roti canai 3 keping. Kan? Tapi hasil keluar sama. Sama. Itulah hakikat dunia. Dia, patutlah tadi kita sebut ayat tadi, apa nama iblis ni kata apa? La uzayyinanna lahu fil ardi. La uzayyin. Zayyin tu maksudnya mengelokkan atau mencantikkan. Barang tak cantik dia buat bagi cantik. Benda-benda maksiat ni, benda-benda lara ni, dia buat benda tu jadi sedap, jadi cantik, jadi sonok. Jadi kita kalau tak kuat, kita akan terikut ke arah tu, cenderung ke arah kesonokan dunia tu. Betul dalam hadis Nabi kata, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang terlebih cintakan dunianya, maka dia akan memudaratkan akhiratnya. Dan sebalik, waman ahabba akhiratahu adarra bidunyahu. Dan siapa yang lebih mencintai akhiratnya, maka dunianya pula akan sedikit mudarat, akan orang cakap berlebih kurang. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, habis nak buat macam mana? Kata Nabi, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka kamu dahulukanlah yang kekal daripada yang akan fana, yang akan musnah. Mana kekal? Akhirat kekal. Dunia fana, akan musnah. Bukan tak boleh dunia langsung, dahulukan akhirat daripada dunia. Dunia ada juga, akhirat pun tetap ada. Dunia kita dah sibuk daripada pagi sampai petang, akhirat malam pula kita habiskan malam-malam kita dengan urusan-urusan akhirat. Dengan kuliahnya, dengan mengaji Quran ke apa ke, hidupkanlah malam-malam itu dengan malam-malam bahagian akhirat kita. Moga-moga hidup kita baru jadi seimbang. Dunia saja pun tak boleh, akhirat saja pun tak boleh. Lepas tu kita baca suratul Fatihah tu, kan? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah tunjukkan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang maghdub, bukan jalan yang dolin. Maghdub ambil daripada perkataan ghadaba, maknanya marah. Dolin, dolun artinya sesat. Siapa yang dimarahi Allah, dimurkai Allah? Yahudi. Siapa yang sesat? Nasrani. Kenapa Yahudi dikatakan dimurkai Allah? Sebab Yahudi terlampau pulun dunia, akhirat dia tepi. Sebab tu kita tengok teknologi yang ada kebanyakan dalam kehidupan kita, kebanyakannya ciptaan orang Yahudi. Sebab memang Allah lebihkan dunia pada mereka. Albert Einstein tu Yahudi. Yang anak-anak kita disuruh hafal kat sekolah, suruh hafal nama Nabi, tak nak. Albert Einstein dia hafalnya. Tak, nama Yahudi buat apa? Tok Facebook tu, Facebook gitu tu, Facebook. Yang buat tu orang Yahudi, namanya Mark Zuckerberg. Nama orang Yahudi memang hodoh-hodoh. Mark Zuckerberg nama dia. Dan sebab tu warna biru Facebook tu sama dengan warna biru bendera Israel. Tak salah ke Ustaz Facebook? Tak salah, kita gunakan dia untuk lawan dia balik. Dan Islam memang macam tu. Walaupun senjata itu dicipta oleh orang Yahudi, kita ambil senjata tu untuk bunuh dia semula. Kita gunakan Facebook yang dia cipta untuk lawan dia balik. Apa dia lawan dia? Dengan kita buat majlis ilmu, kuliah apa semua. Tapi pesan saya, hati-hati, sebab mereka buat ada tujuan. Jangan letak segala biodata yang benar, yang betul dalam Facebook tu. Sebab itulah cara mereka nak banci kita. Jadi dia tahu dalam Malaysia ada berapa ramai orang Islam, duduk tang mana, semua ada. Sebab kita tulis semua dalam tu, alamat, nombor telefon. Siap ni bagi tahu ni isteri siapa, anak siapa, cousin siapa, semua ada kan dalam tu. Dia akan senarai keluarga. Jadi dia tahu pertalian kita. Petik je satu nama keluar. Lepas tu gambar pula, pergi letak gambar macam-macam. Dia tahu. Zaman sekarang dia boleh edit. Kita tak ada tempat tu, dia boleh letak ada. Macam dalam surau ni, ambil gambar daripada atas ni kan, orang boleh edit bagi nampak ramai, penuh. Dia ambil ni, letak sini, tok. Muka sama 3-4 orang tu dalam tu juga, tapi dia nampak crowd. Dia boleh buat. Zaman ni zaman canggih. Betul, hati-hati, jaga-jaga. Jadi kita guna senjata musuh untuk lawan musuh, tapi dalam keadaan berhati-hati, jangan sampai termasuk jerat dia. Itu orang Yahudi. Tapi akhirat dia tak mau. Akhirat dia tak buat kerja. Sebab tu orang Yahudi tidak menyampaikan dakwah keyahudian dia tu. Di mana dia sebarkan agama dia? Dia duduk dalam kelompok dia je.
Sebab tu agama Yahudi jarang kita dengar. Dalam Malaysia pun tak ada rasanya. Tak tahulah kalau ada seorang dua je kan. Tapi tak, Yahudi tak sebar. Yahudi duduk Israel dia tu je lah. Lepas tu adalah sikit-sikit tempat lain kan. Berbeza dengan orang Nasrani, itu dolin. Dalam surah Al-Fatihah tu tafsir ayat dolin tu maknanya orang Nasrani, orang Kristian. Orang Kristian ni pula, dia ni disesatkan Allah. Dolin, sesat. Kenapa sesat? Sebab terlampau akhirat, tak nak dunia. Kalau kita jenis tak nak dunia, nak akhirat saja, sesat. Macam dolin ni tadi, macam si Nasrani ni. Orang Nasrani tengok orang Kristian, dia sampai tak nak nikah dia punya padri tu. Padri tu kira macam-macam tu imam lah kan. Dia tak nak nikah, tak nak kahwin. Dia kata perempuan ni dunia. Nah, pada tu imam kita sampai nak cari lagi. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Kan? Sungguh kan? Ada kisah lah, nilah lah kan? Dalam kapal terbang, orang Islam dia duduk sebelah dengan rahib Kristian, duduk dalam kapal terbang tu. Jadi biasalah kapal terbang orang putih punya kapal terbang ada hidang Arab. Jadi pramugari itu pun hidang Arab biasa. Nah, orang Kristian tu pun nak lah. Dia sebab dia apa nama, dia berkawan dengan tu imam tu sebelah tu, orang Islam tu. Dia pun kata two glass, dia kata. Dia nak bagi kat kawan ni, kata nah minum. Dia kata no haram, dia kata. Kata imam, dia kata haram, saya tak boleh minum arak, haram. Kata si Kristian ni tadi, padri Kristian ni, dia kata rugilah you, dia kata. Air ni sangat sedap dia kata. Kan? You rugilah, you tak mau minum. Kan? Ni air ni sedap dia kata. Tak apalah, sedap macam mana pun saya tak boleh, haram, dia kata. Tak apalah, you tak nak minum, saya minum. Dia minum dua-dua Kristian tu. Kan? Lepas tu dah habis tu, turun landing kapal terbang sampai kat airport, kat balai ketibaan. Sampai kat balai ketibaan kan orang duk sambut kita bila turun airport. Jadi tu imam ni disambut oleh 4 orang gadis-gadis yang cantik-cantik, lawa kan. Dia cantik, dia pun sambut abang gitu. Jadi apa nama, padri ni tak ada siapa sambut dia. Sekali padri ni pun kata, ramai anak-anak kamu kan. Dia kata tu imam ni bukan anak-anak saya, ini isteri-isteri saya, dia kata. Betul, dia tanya, you mana isteri tak sambut? Wife haram, dia kata. Padri ni kata tak boleh kahwin, haram. Padri tak boleh kahwin. Lepas tu kata tu imam, rugilah you sebab ini sedap ni, dia kata. nak cerita kan tu, kata orang Kristian dia konon-konon nak akhirat sangat lah, kononnya nak buat ibadat sampai kahwin pun tak nak. Padahal agama Allah suruh kahwin. Sebab tu Allah cipta lelaki perempuan kan. Akhirnya dia tolak. Lepas tu konon nak duduk je kat gereja tu kan. Agama konon agama saja kan. Akhirnya dia terlampau kejar akhirat, dunia dia tolak, dia itu dikira sesat. Jadi kita begitu juga. Kalau kita terlebih dunia dan kita membelakangkan akhirat, kita buat tak peduli akhirat, bermakna kita seperti Yahudi. Tapi kalau kita pulun sangat pula akhirat, dunia pula kita buat tak reti je, kita buang dunia tu, duduk je surau. Orang kata tak pergi kerja, semua zikir je. Dan bila nak masuk duit kan, bila nak pergi cari rezeki, nak sara anak keluarga apa semua, dia buat tak peduli je. Itu takut jadi sesat. Nabi macam mana? Dunia dan akhirat perlu sama-sama. Cumanya jadikan dunia itu sebagai tangga untuk mencapai akhirat. Kata guru kami macam ni, kita nak ambil Quran, biasa orang letak Quran ni atas rak, tempatnya tinggi. Kita orangnya pendek-pendek lah, orang Melayu ni kan kadang-kadang begitu. Jadi nak ambil Quran tak sampai, terjengkit-jengkit kakinya tak sampai. Akhirnya bila nak ambil tak dapat, dia pun pandang kanan pandang kiri, nampak ada kerusi. Dia pun ambil kerusi, buh kat tepi rak tu, panjat atas kerusi, ambil Quran, dapat ambil Quran. Macam itulah kata guru kami, dunia dan akhirat. Kerusi itu dunia, Quran itu akhirat. Kamu nak capai akhirat, kamu tak sampai, maka kamu gunakan duniamu untuk capai akhiratmu. Maka bekerjalah kalian, tapi gunakan duit-duit kalian untuk bantu kerja-kerja agama. Bantu surau, bantu orang yang berjuang dan sebagainya, derma, madrasah dan sebagainya. Tak salah kan. Kita ada duit sikit, kita lalu nak pergi kerja, nampak ada sahabat-sahabat kita yang kerjanya kutip sampah kan. Apa susah, berhenti sekejap, turun tingkap, ambil keluar RM20 bagi dia.
Bang, ambil ni bang, buat minum sekejap lagi tengah hari buat makan dengan kawan-kawan. Apa salah kan? Bukan luak sangat, gaji kita 2,000 bagi RM20, takkan tinggal 5 sen. Kan tak? Sila-sila Allah tambah lagi rezeki sebab kita bantu-bantu orang lain. Jadi barulah kita tak lekat dunia tu di hati. Dunia hanya di tangan, tapi akhirat kita di hati, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itulah. Tuan-tuan jap-jap tengok jam. Kan tinggal saya seorang je kat sini kan. Jadi cukuplah tu. jadi cukuplah sekadar tu kita punya pertemuan. Moga-mogalah apa yang kita kongsi-kongsi dan sampaikan ini, kalau tak dapat banyak pun sikit pun jadilah. Jadi kita jadikan satu motivasi dan semangat dalam tahun yang baru ini untuk kita buat lebih baik buat diri kita sendiri, bukan untuk orang lain pun, untuk diri kita masing-masing, insya-Allah. Dan moga-moga kita semakin baik dan semakin baik. Hari ini lebih baik daripada semalam, hari esok akan jadi lebih baik daripada hari ini. Dan akhirnya kalau itulah yang kita amalkan, insya-Allah kita akan mati dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah. Dan bila mati dalam keadaan terbaik, akhirnya ditempatkan Allah di tempat yang terbaik, syurganya, insya-Allah. Amin. Jadi cukup sekadar tu. Dan di luar sana ada sedikit produk perniagaan. Kalau nak jadi lagi terbaik, belilah kat produk tu. Jadi belilah sambil niat menderma untuk bantu perjuangan sekolah Tok Guru Siddiq Noor. Dan untuk makluman semua saja saya kongsikan, Tok Guru dalam pembinaan membuka lagi sebuah cawangan pondoknya di Pulau Pangkor. Untuk makluman, Tok Guru Siddiq Noor ni orang Pangkor, orang asal Pangkor. Jadi di akhir-akhir usia ni, dia nak memberi jasa semula kepada anak-anak kampung dia. Jadi itu yang Tok Guru berusaha membina sebuah pondok di kampung halamannya di Pulau Pangkor tu. Cumanya perbelanjaan di Pulau Pangkor ni lebih tinggi daripada kita yang di darat. Sebab sebagai saya bagi contoh, macam satu lori pasir kalau kita di darat mungkin 300, tapi kalau di Pangkor double, dia jadi 600. Sebab nak proses, nak bawa naik ferry boat apa sebagainya, jadi kos tinggi. Jadi Tok Guru, saya pun tadi baru dapat mesej daripada isteri Tok Guru. Isteri Tok Guru kongsikan pada saya. Dia kata isteri Tok Guru bahasakan diri dia Umi kat kami ni. Kami pun anggap Tok Guru macam abi, macam ayah kami. Jadi kata Umi risaulah tengok abi kamu ni, sebab dia kulu ke hilir, dia pulun kuliah ni sebab dia nak cari dana untuk tampung sekolah ni yang di Pangkor tu. Takut nanti kesihatan dia terjejas. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan, kita pakat-pakat bantulah. Moga-moga Tok Guru dapat merealisasikan hajat dia untuk membina pondok di Pangkor tu, dan hasil daripada sumbangan kita itu dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang. Umumnya khususnya di negeri Perak, umumnya di seluruh negara kita dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itulah yang dapat kita kongsi-kongsi dan sampaikan. Marilah sama-sama kita membantu kerja-kerja agama ini, insya-Allah. Dengan kita bantu kerja agama Allah, Allah bantu kita balik di saat kita susah nanti, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana amal salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.